benda tu akan berlaku. Itu cahaya Allah SWT yang Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa seorang mukmin. Seperti seorang wali Allah di Kedah, Pak Sumit namanya. Pak Sumit. Beliau baru meninggal dunia. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, bulan berapa ya itu Pak Sumit meninggal? Sudah 2 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dah. Jadi beliau ini pernah diziarahi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ziarah beliau. Jadi ketika kita nak berpisah tu, Pak Sumit kata, kamu Datuk PM Malaysia, terima kasih PM Malaysia. Ada dengar? Ada dengar. Ada videonya. Maksudnya dia dah ucap terima kasih pada PM Anwar Ibrahim sebelum Anwar Ibrahim jadi PM. Bahkan ketika beliau meninggal, Parlimen belum bubar lagi. Beliau meninggal. Tetapi Anwar Ibrahim ziarahnya dah lama, beberapa bulan yang lepas. Maksudnya Pak Sumit sudah nampak, Allah Ta'ala letakkan suatu perasaan yang kuat dalam jiwa Pak Sumit, wali Allah ini. Nampak apabila Anwar Ibrahim datang, dia kata kamu jadi PM Malaysia, dan dia beforehand dah ucap terima kasih. Terima kasih PM Malaysia Anwar Ibrahim, dia kata. Kemudian majlis tu bersurai. Kemudian tak lama kemudian Pak Sumit meninggal dunia. Pak Sumit tak dapat lihatlah di dunia ni apa yang disebutkan tentang Anwar Ibrahim naik sebagai PM. Dia tak sempat tengok, tapi video tu ada. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan kebaikan yang besar kepada kita di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan. Datuk Seri Perdana Rumah Perdana Menteri tiap-tiap minggu buat majlis agama. Ulama-ulama datang. Kalau kita nak tunggu yang betul-betul wali Allah duduk di tempat Perdana Menteri sampai bila, tuan-tuan? Tugas kita bersangka baik. Kalau kita nak tunggu wali Allah jadi PM, sampai bila? Bila Allah Ta'ala dah letakkan dia di posisi itu, walaupun macam mana pun kita tak suka dia, kita tetap doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Itu tugas kita. Itu tanggungjawab kita. Bersangka baik, mudah-mudahan Allah datangkan kebaikan yang besar. Baik. Wal arif yang zuru bihi ilahi. Sedangkan orang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memandang dengannya kepadanya. Itu orang arif. Mereka memandang dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Mereka sentiasa memandang apa saja yang mereka pandang ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa menyedari apa yang mereka dapat pandang, apa yang mereka dapat tembus melihat, apa yang mereka firasatkan, apa yang cahaya dapat dalam hati mereka. Semuanya dengan Allah, semuanya dengan pertolongan Allah. Dan apa yang mereka pandang dengan Allah, mereka pandang kepada Allah. Ini alam ini segalanya adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kata alam ini kesan perbuatan Allah, maka kesan perbuatan tidak berpisah daripada pelaku yang hakiki. Pelaku yang hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memandang kepada kesan perbuatan Allah adalah bermakna kita memandang Allah.
yakni seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila kita melihat alam ni, kita sebenarnya seolah-olah melihat Allah. Kerana apa? Kerana alam ini adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita seolah-olah melihat Allah. Jadi kita semua ni tak berpisah daripada Allah ya. Kita ni ciptaan Allah yang tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat lepas Allah Taala ciptakan kita ni, kita ni ada di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Macam Siti Maryam mula-mula duduk sorang-sorang. Ya. Bukan begitu. Duduk sorang-sorang, tiba-tiba lahir satu orang boy. Jadi dah dua. Mula-mula seorang dalam tempat peribadatan, sorang-sorang di tempat mihrab Siti Maryam. Tak ada siapa boleh bergaul dengan Siti Maryam sebab hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Siti Maryam. Untuk sampai ke tempat ibadah Siti Maryam tu ada 7 lapisan pintu yang dikunci semuanya. Tak ada siapa boleh sentuh Siti Maryam. Kerjanya zikir, ibadah, zikir, ibadah, zikir, ibadah, munajat kepada Allah. Rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam buah-buahan datang. Ya, Maulana Zakaria yang jaga Siti Maryam. Maulana Zakaria, daripada mana datang buah-buahan ni Maryam? Daripada Allah, kata Siti Maryam. Ya. Jadi Siti Maryam mula-mula seorang, tiba-tiba pop out seorang. Namanya Nabi Isa, baby boy. Jadi bila dah pop out, jadi Siti Maryam dah bukan seorang, dah berdua. Ada satu orang ada di luarnya. Ya. Dah ada kat luar. Siti Maryam di luar Nabi Isa di luar Siti Maryam. Adapun kita, selepas kita diciptakan, selepas alam diciptakan, kita bukan berada di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Allah pun bukan. Ya. Kita di luar Allah pun bukan, di dalam Allah pun bukan. Jadi di mana kita? Kita pun tak tahu. Ya. Cuma Allah Ta'ala letakkan sistem masa dan ruang, space and time, untuk jadikan alam ni baharu, jadikan alam ni ciptaan. Ya. Jadi Allah jadikan makhluk ni dalam ruang lingkup masa dan skop ruang. Adapun Allah bebas masa, bebas ruang. Allah tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan waktu. Maksudnya wujud Allah itu tidak perlu kepada masa, tidak berlaku past, present dan future kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana past, present dan future ini ciptaan Allah. Ianya hanya berlaku kepada makhluk sahaja. Past, present dan future hanya berlaku kepada makhluk. Adapun Allah tidak dibatasi dengan past, present dan future. Masa itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil, apabila kita mengetahui bahawa selepas Allah ciptakan kita, kita bukan di luar Allah, bukan di dalam Allah. Ini memberi makna bahawa kita mempunyai hubungan yang sangat unik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan yang tidak dapat difahami dengan akal, namun dapat dirasai dengan jiwa, dapat dirasai dengan hati. Hati dapat merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang dapat merasakan kedekatan Allah, merasakan kehampiran Allah. Allah kata dalam Al-Quran, kamu jangan fikir kamu yang lebih dekat dengan diri kamu. Aku yang lebih dekat dengan kamu berbanding dirimu kepada dirimu sendiri. Kita ni, kita dah membesar dengan diri kita, kita ingat diri kita yang lebih dekat dengan diri kita sendiri. Allah kata bukan, aku lebih dekat lagi. Surah Qaf ayat 13 atau 16, juzuk 26. Allah nak bersihkan persepsi kita. Sebab manusia kadang-kadang dia ingat dia yang lebih dekat dengan diri dia sendiri. Allah kata bukan, aku yang lebih hampir denganmu.
berbanding dirimu kepada dirimu sendiri. Ya. Maka perasaan itu sentiasa ada dalam jiwa orang arif. Orang arif ni sentiasa melihat apa yang dilakukan semuanya dengan Allah dan kepada Allah. Ya. Untuk dia dapat melihat, penglihatan ni adalah difungsikan oleh Allah, oleh kudrat Allah, oleh iradah Allah, ya, oleh kehendak Allah, dengan izin Allah. Maka ia berlaku dengan Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Billah, dengan Allah. Jadi segala berlaku dengan Allah. Kepada Allah, yang zuru bihi ilaihi, kepada Allah, yakni kepada Allah